اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عنا بها الطعن والطاعون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, memakmurkan masjid. Masjid ialah rumah Allah dan berpusatnya segala kegiatan ibadah dan kemasyarakatan dalam Islam. Sewaktu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib, yakni Madinah, beliau membina Masjid Quba sebagai langkah awal penyebaran risalah dakwah di sana. Begitu juga zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan para sahabat. Masjid-masjid yang didirikan sebagai tempat untuk melakukan pelbagai kegiatan selain salat berjemaah, seperti medan mengadili perbicaraan dan menyelesaikan masalah ummah, mengajar ilmu Al-Quran, ceramah agama dan lain-lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tuntutan memakmurkan masjid ini memang digalakkan dalam Islam kerana manfaat dan faedahnya yang besar kepada diri individu dan masyarakat Islam. Antaranya, yang pertama, pusat tumpuan ibadah. Pusat tumpuan ibadah seperti salat berjemaah, sama ada salat fardu 5 waktu, salat sunat hari raya, salat sunat tarawih, salat jenazah dan lain-lain. Yang kedua, pusat tumpuan majlis ilmu, yaitu tempat mengadakan majlis ilmu seperti ceramah, majlis zikir, kursus menyelenggarakan jenazah, kursus kekeluargaan dan pusat pentarbiahan anak-anak dan orang dewasa Islam. Yang ketiga, penghubung silaturahim, yaitu tempat penghubung silaturahim sesama umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama dan perpaduan umat. Yang keempat, masjid juga tempat turunnya rahmat. Masjid ialah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriktikaf dan beribadat di dalamnya. Para malaikat turun untuk memohon ampun kepada mereka yang khusyuk dan tawadu, yakni merendah diri, memohon keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, masjid juga tempat kutipan zakat. Masjid juga sebagai tempat kutipan zakat, khususnya fitrah, juga sebagai tempat melangsungkan akad nikah. Dan yang keenam, masjid juga tempat memberi khutbah. Melalui khutbah Jumaat dan khutbah salat hari raya khususnya, umat Islam diberi kefahaman tentang perkembangan dunia Islam dan hukum-hukum agama ke arah pertambahan ilmu dan amal menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud hanya mereka yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat
dan tidak takut selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya sifat-sifat tersebut diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di samping itu mengimarahkan atau memakmurkan masjid juga bermakna mendirikan masjid, mengelokkannya dan membersihkannya daripada segala kekotoran lahir dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menerusi riwayat Sayyidina Utsman Affan radhiyallahu anhu, "Man bana masjidan lillahi ta'ala, banallahu ta'ala lahu baita fil jannati afdala min." Yang bermaksud, sesiapa yang membina masjid semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membina baginya sebuah mahligai di dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Seterusnya, setelah masjid didirikan, perlulah pula rumah Allah itu dipenuhi oleh umat Islam untuk mendapatkan keampunan dan keberkatan melalui peribadatan terhadapnya. Justru itulah anak-anak kecil dididik untuk suka datang ke masjid oleh ibu bapa masing-masing. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menjadi satu kesilapan jika menghalang ibu bapa membawa anak-anak kecil ke masjid atas alasan menjadi gangguan kepada orang lain. Sebenarnya pengawasan terhadap anak-anak di masjid boleh mengatasi masalah sedemikian rupa daripada terus berlaku. Anak-anak muda juga perlu digalakkan datang ke masjid sesuai dengan tuntutan Islam, bahawa salah satu daripada golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ialah anak-anak muda yang hatinya senantiasa berpaut kepada masjid, yaitu suka beribadat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan pula tentang amalan asas apabila berada di masjid. Yang pertama, doa masuk masjid. Setelah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Wahai Tuhanku, bukakanlah untukku segala pintu rahmatmu. Kemudian tunaikan salat tahiyatul masjid, yakni 2 rakaat, sebagaimana menghormati hak masjid. Lafaz niatnya, saudara-saudaraku, usalli sunnata tahiyatil masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Rakaat kedua surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Yang kedua, doa keluar masjid. Setelah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang bermaksud, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu akan limpahan kurniaan. Yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, yaitu beriktikaf di dalam masjid. Iktikaf di dalam masjid berarti duduk di masjid dalam suatu masa tertentu walaupun sesingkat waktu untuk mengerjakan amal seperti berzikir, bertafakur, berselawat dan sebagainya. Ada 4
rukun i'tikaf, yaitu yang pertama, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, sengaja aku mengerjakan i'tikaf, yakni dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, hanya sah beriktikaf di dalam masjid, bukan surau atau madrasah. Yang ketiga, berhenti sekejap atau lama di dalam masjid. Dan yang keempat, orang yang beriktikaf mestilah Islam, berakal, suci daripada hadas besar. Seterusnya, amalan asas apabila berada di masjid yang keempat, yaitu membaca Al-Quran, mendengar ceramah agama, berzikir dan lain-lain. Sesudah mendirikan serta memakmurkan masjid, umat Islam juga digalakkan bertebaran di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki yang halal sebagai nafkah keluarga dan diri sendiri. Di samping itu juga, saudara-saudaraku, umat Islam dituntut untuk menunaikan tuntutan berjihad kerana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai beribadat di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala atau masjid. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu. Jika kamu mengetahuinya, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan menempatkan kamu di syurga ad-din. Itulah keuntungan yang besar. Surah As-Saffat ayat 10 hingga 12. Masjid juga merupakan pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam usaha kita memakmurkan masjid, seterusnya mengamalkan antara amalan asas apabila kita berada di masjid. Mudah-mudahan perkara-perkara sedemikian kita dapat melaksanakan, dan kita berniat sesungguhnya apa yang kita laksanakan itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.